Tapi sebelum tu biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nizam Saleh. Dan hari ini kita nak membincang isu berkenaan dengan tandas. So ada berbagai jenis tandas. Tapi sebelum tu saya nak jemput kawan saya. Tak lain dan tak bukan Cik Reza Zainuddin. Cik Reza. Hai Nizam. Apa khabar Cik Reza? Baik. Dah makan ke belum tu? Belum. Alamak. Boleh kita nak sembang? Takut lagi sembang-sembang pengsan pula. Boleh, tak ada masalah. Okey Reza, hari ni kita nak berbincang berkenaan isu tandas untuk topik minggu ni. So saya baru terfikir, okey tandas ni kita ada macam-macam jenis tandas. Yang saya tahu salah satu tandas master bedroom lah. Lepas tu diorang kata tandas tetamu lah. So actually as you punya perspektif ID, tandas tu berapa jenis yang actually ada? Okey, kita ambil daripada konteks residential lah. Okey, selalunya ada 3 jenis lah. Pertama, master toilet. Basically tandas yang paling besar lah dekat master bedroom tu. Setengah rumah ada, setengah rumah mungkin tak ada pasal saiz kecil lah kan. And then second, kita ada secondary bathroom atau toilet. Okay, yang ni yang toilet lain. Guest toilet, lepas tu toilet yang bilik lain. And then yang ketiga kita ada powder room. Okay, powder room ni beza dia dengan toilet lain, dia bukan untuk mandi. Dia cuma untuk buang air dan ada sinki untuk bersiap. Selalunya powder room ni untuk tetamu lah. Kalau macam kita ada function, tetamu nak pakai toilet, then ke powder room. So, saya just nak tanya, powder room ni dekat Malaysia ada ke? Sebab saya jarang lah nampak powder room dekat. Saya pergi mana-mana pun, even rumah saya pun tak ada powder room. Ada, saya pernah jumpa ada rumah yang saya pergi yang ada powder room. Tapi tak banyak lah, selalunya macam kita tengok macam villa and then rumah teres yang 2-3 tingkat tu selalunya dia akan ada powder room satu kat bawah. Okay. So, Reza, actually tadi saya nak cerita dengan awak. Petang tadi saya ada call Cik Fuad. Cik Fuad ni actually kalau untuk penonton, Cik Fuad ni adalah kontraktor IDEC. So saya pun nak bertanya jugalah, nak tanya dia dari segi tandas macam mana since dia dari kontraktor. So saya ada rekod perbualan dia dengan saya. Okay. So mari kita dengar perbualan tu. Okay. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Fuad. Saya Abang. Nizam ni. Nizam. Right, sorry. Pakai nombor kopi abang tak saya carul. Okey, apa Zam? Okey. Bang, saya nak tanya sikit abang. Pasal kontraktor, macam abang kan kontraktor IDEX. So nak tanya, kita orang duk tengah buat segmen pasal tandas. Baik. So renovation tandas tu ramai orang tak faham antara renovation, major renovation dengan minor renovation. Contoh macam kalau rumah lama lah kan, tandas pun dah berlumut, lepas tu ada pecah-pecah. So perlu ke kita buat renovation atau sekadar kita nak tukar tiles saja? Okey. Apa pendapat abang? Okey, baik. Kalau untuk major atau minor renovation ni kan, siapa yang boleh determine? Contohnya tuan rumah dia tak faham rumah tu rumah tinggal kan. Contoh dah lama macam Nizam cakap lah tadi, dah pecah sebagainya lah kan. Okey, kalau rumah kita kata major atau minor renovation ni biasanya tuan rumah yang before this yang abang pernah buat sebelum ni, dia akan panggil abang untuk determine dulu. Sebab tu namanya kita panggil survey. Kita kontraktor datang dulu. Tengok dulu, major ialah main structure. Maknanya worst lah, contoh structure tu dah retak atau terlampau lama rumah tu tinggal, sebagainya lah kan. Itu dipanggil major.
Okey, itu mana nak major atau minor maksud abang tadi ialah kontraktor saja boleh determine. Itu kita panggil survey, ya. Bila kita survey, kita tengok, kita akan determine, kita akan sahkan benda ni baik lagi tidak structure ni ataupun dah retak atau sebagainya, mungkin ada leaking sebagainya sebab bocor bumbung atau sebagainya kan. So toilet tu akan retak atau sebagainya lah. So susah nak determine kalau you kata tuan rumah, orang kata kita major atau minor. Maknanya let us datang dululah. Bagi kami datang, kami survey dulu, kami tengok dulu. Okey? Buat untuk kerja finishing macam Nizam tanya tadi, boleh ke tak boleh terus pasang tiles, itu dia kata tadi. Sebenarnya buat kerja ni boleh. Macam abang kata kontraktor, memang boleh saja buat kerja, kan? Tapi lebih baik biasanya kami datang dulu. Abang atau abang datang dulu. Tengok dulu, boleh atau tidak. Ya? Okey. Akan advice pada tuan rumah, owner tu sendiri, ini apa perlu dibuat. Okey. Tapi bang, ni nak tanyalah, ini saya yang nak tanya. Kalau kita nak call kontraktor untuk data survey apa, macam mana? Kena bayar dulu kan dia punya survey tu ataupun yalah kadang-kadang takut juga mahal sangat ke lah apa ke. Okey. Faham. Soalan ni memang itu sebenarnya yang main dekat semua fikiran. Even kalau Nizam sendiri, abang sendiri kita jadi klien lah, kita orang kan. Betul tak? Kita orang biasa, kita tak kenal kontraktor. Tiba-tiba rumah kita masalah. Aku nak panggil kontraktor ni macam mana? Datang ni confirm kena kasih dia kerja. Itu dia berapa nak bayar kalau contoh kan. Itu memang soalan yang selalu bermain di fikiran semua orang. Okey. Tapi untuk perkhidmatan abang sendiri sebenarnya kalau untuk advice untuk imak nasihat kami, abang akan datang secara percuma biasanya. Dan kami akan bagi cadangan, kemudian kami seterusnya berbincang. The next step lah. Maknanya kalau abang datang, abang akan determine kerja tu boleh tidak, apa yang cadangan yang baik. Berbincanglah dengan tuan rumah. So nanti seterusnya ada perbincangan lanjut. Contoh tadi kata major work. Retaklah tu rumah tu, tandas tu bocor lantainya kan. So kemudian ada perbincangan seterusnya. Tapi balik soalan pada Nizam tadi, untuk abang, perkhidmatan abang sendiri, abang biasanya lebih pada free knowledge lah. Okey. Servis yang percuma, terpulang dia. Even kalau misal kata abang bagi cadangan macam ni perlu dibuat dan dia nak cari kontraktor lain, it's up to them. Ya. Okey. Tapi kontraktor lain abang tak tahulah, kontraktor lain abang tak tahu. Untuk IDEX sendiri kami memang terapkan this one ialah kita sebenarnya lebih pada kita nak buat kerja, yes, betul. Kita is businessman, yes, betul. Tapi ada part yang kita kata this one untuk konsultan fee kita tak perlu sebenarnya. Ya. Kita lebih mesra lah. Ada dalam sistem kita lebih mesra pengguna, kita buat lebih pada servis dan mesra pengguna lah senang kata. Ya. So Abang Fuad, ni ada soalan daripada penonton. Dia kata, okey, bang, contohnya macam dia rumah flat. Tapi masa dia beli rumah flat tu back few years ago tandas cangkung. So sekarang ni dia nak convert to toilet bowl, macam toilet seat. Tapi masalahnya dia tingkat atas. Boleh ke tu kalau dekat rumah flat? Sebenarnya boleh. Pada jawapan abang boleh. Ya. Kenapa abang kata boleh? Sebab apa? Just untuk tukar mangkuk tandas daripada tandas cangkung kepada tandas duduk, kita ada, itu dipanggil minor renovation. Kalau dia dah lekat, dia dah duduk rumah tu, dia dah tahu rumah tu tak tinggal lama, tak ada apa. Cuma dia nak tukar mangkuk tandas saja daripada tandas cangkung kepada tandas duduk. Okey? Boleh. Cuma maknanya costing tu tak terlampau besar. Cuma kita kena modify balik dia punya piping. Okey. Kemudian lantai tu kita kena tukar semula balik tiles lah. Itu saja. Ada setempat dan mangkuk tandas pasang sistem piping, dia punya sistem dan sebagainya lah. Itu saja. Bukan major work lah sebenarnya. Kalau nak clear cut, ini contoh yang Nizam tanya soalan pertama tadi kan. Major atau minor. Ini minor sebenarnya. Tapi kena faham, minor bila owner dah duduk, rumah tu sentiasa dijaga. Macam tu kata bang. Okey bang, kalau macam waterproofing tu, adakah itu consider major atau minor?
nak kata consider major atau minor macam ni, waterproofing ni, okey, selalunya biasa abang buat untuk renovation yang untuk tandas, okey, kawasan tandas ataupun kita ada swimming pool sebagainya lah yang melibatkan air. Even tadi yang kata repair untuk mangkuk tandas cangkung kepada tandas duduk, abang akan buat hacking, pecah mula lantai dan pecahkan buang yang mangkuk tandas cangkung yang lama. So dia dah mengganggu lantai sedia ada. So ini perlu dibuat waterproofing sebelum kita buat rendering dan tiling, terus berpasang mangkuk tandas duduk yang baru. Ini wajib. Kalau kita buat, orang kata cincai lah kan, kita boleh panggil kontraktor yang luar-luar mungkin yang ada lah yang kenal atau macam mana kan, tapi kurang pengalaman, dia akan buat terus dia pemasangan hacking mangkuk tandas yang lama, tandas cangkung kepada tandas duduk tu, terus pasang tal, pasang tu. So kesan dia memang ada lah, mesti ada. Bila once kita melibatkan structure, waterproofing ni memang wajib kita ambil berat. Okay, alright. Okay, last abang nak tanya sebelum tu. Kalau lah macam saya ni kan nak hire abang kan, ataupun mana-mana kontraktor lah, apa yang on our side kita perlu ready untuk buat checklist ke apa ke nak approach. Sebab kita bila datang kontraktor, you nak buat apa? Saya pun tak tahu lah. So apa yang kita nak kena ready lah on our side? Okey, kalau nak ready on site biasa duit dululah. Abang gurau je lah. So gini, sebenarnya duit ni sebenarnya pada abang kalau kita jadi owner ni nombor 2. Kepentingan kita dulu, requirement kita. Contoh, memang kita nak perlu tiles, apa kita ubah tandas tu, terpaksa keperluan untuk tandas duduk sebab kita dah ada orang tua yang duduk bersama dengan kita. Betul tak? Ya, betul. Betul. Itu sangat penting sekarang. Itu kepentingan saya abang rasa kan. Sebab kita beli rumah 20 tahun lepas atau 25 tahun lepas. So masa tu kita masih muda. Sekarang kita dah tak kuat atau sakit atau sebagainya. Dan kita masa ni ada bawa orang tua untuk duduk bersama dengan kita. Dia perlukan tandas duduk kan. So abang rasa duit bukan isu dia lah. Sebenarnya yang pertama, dia mesti jumpa the right contractor lah. Ada setengah kontraktor kita panggil, orang kata potong leher lah kan. Sebab tu abang kata tekankan tadi untuk IDEC sendiri, bagi abang sendiri. So jika ada customer yang berminat perlukan khidmat daripada kita IDEC lah kan ya, kami akan datang dulu, abang akan datang dulu atau tim abang akan datang dulu untuk advice dulu. So the rest ialah kita akan keluarkan satu bajet atau kita panggil sebut harga. Bila sebut harga tu, that one kita discuss apa yang perlu. Yang wajib apa, yang ini apa. Okey, finishing nak tiling. So, okey, tiles kalau tiba-tiba dia kata tiba-tiba nak buat rumah saya bajet tile dulu. Tapi bila nak close untuk deal tu, untuk bajetkan harga, saya ada lebih sikit ada rezeki, kata dia saya nak pasang marble. So dia different lah. So sebab tu kadang-kadang orang sebenarnya prinsip dia takut kontraktor ni banyak orang kata potong leher lah. Harga potong leher kan. Jadi IDEC ni wujud ni kan, company IDEC ni ialah sistem untuk lebih membantu pada pengguna untuk dapatkan harga yang lebih sesuai, dan kami gunakan khidmat nasihat, keluarkan khidmat nasihat daripada kepakaran kami sendiri dengan percuma biasanya. Ya. Okey bang. So lepas ni kalau saya punya mana-mana saya punya customer apa, kalau nak contact abang apa semua boleh lah. InsyaAllah boleh. Jangan kata kontak nak kata tengok kerja apa ke. Kalau nak ajak minum pun boleh. Abang ni suka berkawan. Tapi kan itu je, tak abang gurau. Sebenarnya boleh. So nombor abang 017. Abang bagi terus lah. Senang nanti rawat. Boleh. 017 732 1052. Okey bang. Okey bang, terima kasih banyak-banyak bang. Nanti apa-apa kita kontak. Mana tahu boleh lepas lockdown ni boleh keluar minum ke apa. Itulah bosan lah Azam kan? Kalau kedai tutup je bosan lah kan, bila tengok kalau lockdown. Betul. Okey, good luck you. Okey bang, terima kasih banyak bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.
So itulah perbualan saya dengan Cik Fuad. Lepas ni nak kena belanja dia tarik dia pun tak tahu saya report apa yang kita tembang tadi. Tunggulah lepas lockdown dah settle. Okey, Reza ada Reza? Ada. Okey Reza, I nak tanya, okey macam tadi ada tanya Abang Fuad berkenaan dengan toilet macam mana renovation tu. Kalau macam dari segi orang biasa, macam mana kita nak start? I mean like, kita nak start apa dulu, nak repair toilet ni apa, nak ubah tu, ada idea tak? Okey, saya biasa explain dulu kriteria yang kalau kita nak make over or renovate kita punya toilet lah, kita kena tengoklah benda-benda ni kan. Okay, first kita check dia punya ceiling. Okay, especially kalau rumah-rumah lama yang 30-40 tahun, ceiling dia mungkin dah berlumut ke, dah pecah-pecah. And then mungkin kalau ikutkan few years, dalam 10 tahun lepas, untuk ceiling kena pakai moisture resistant ceiling board. Mungkin ada kontraktor yang tak pakai, dia pakai ceiling biasa, so ceiling akan cepat rosak. So as a owner, you kena check lah you punya ceiling tu boleh tahan lama lagi ke tak. Okay, and then you punya floor and walls. Of course lah, kalau you dah tukar tiles dekat dinding tu, baik tukar sekali dekat lantai kan. Dan boleh juga sama ada you nak buat full height tiles ataupun you nak buat half. Macam floor pun sama ada you nak pakai simen saja pun boleh, pasal sekarang ni banyak. Tak semestinya kita pakai tiles je. Boleh pakai material lain. Okay, and then you punya sanitary fittings. Sanitary fittings ni sinki, toilet bowl, bathtub. Okay, dan setengah rumah mungkin ada bidet. So kalau benda ni kalau you tukar, selalunya you punya lantai pun akan pecah. Vice versa lah, kadang-kadang you tukar lantai, you punya sanitary problem, so you kena tukar baru. So you kena check you punya budget, ada ke benda-benda ni perlu tukar ke tak. And then kita masuk, you check you punya accessories. Accessories ni macam tap, shower, hand bidet. Macam zaman dulu kita tak ada hand bidet kan. Kita kena pakai cebok, pakai baldi kan. Sekarang kan dah ada kan. So kalau kita nak letak benda-benda tu, kita kena tahu supaya nanti kontraktor boleh tahu about the plumbing lah pula. Kan? Okay, and then furniture pun sama. Furniture tu macam you nak letak shelf, you nak letak cermin, you nak letak kabinet bawah sinki. Okay, itu semua under furniture. And then lagi kita kena check electrical punya requirement. Sama ada you nak pakai water heater ataupun you nak tambah exhaust fan, or you nak tambah plug point dalam toilet. Macam sekarang kan macam orang nak macam spa dalam toilet, so dia nak ada diffuser lah, so dia nak kena ada point kan. Okay, and then last sekali baru you consider you punya decoration. You nak letak plants, you nak letak frame, nak letak macam small sculpture. So benda-benda ni you boleh plan awal-awal. Sebelum you jumpa kontraktor, you plan, you dah tahu apa you nak buat, then baru you jumpa kontraktor dengan designer untuk dapatkan the next punya step lah. So macam tadi Master Reza explain tadi berkenaan dengan plug point tu, tak bahaya ke? I mean dia nak pasang
tangga ni akan buat sarang kat situ. Ni saya berminat dengan salah seorang daripada kita punya penonton Encik Adi. Dia soalan dia kata, okey, rumah flat saya Cingon maknanya kecil lah kot. Dia kecil. So macam mana nak hias kalau rumah tu tandas dia kecil? Dia macam tak ada idea. Okey, dia nak hias atau dia nak renovate? Kalau dari segi renovate macam mana, hias macam mana? Kita bagi. Okay. Kalau pada segi renovate, yang saya pernah pengalaman lah kan, selalu dia akan tukar yang basic saja lah. Tukar tiles, and then mungkin tukar dia punya shower head ke supaya nampak lebih baru, lebih moden. Kan? And then daripada pergi segi dekor pun tak terlampau serabut sangat. Kalau serabut sangat, nanti you rasa macam tak tenang pula masuk toilet kan. Macam toilet kecil tapi nak letak pokok banyak-banyak, and then you punya nak cat dinding tu color terang lah, tu macam tak sesuai. So minimumkan decoration tu. Masalah lagi satu, supaya kita senang untuk maintenance. Bagaimana pula dengan ni saya macam saya dulu pernah lah berangan-angan. Saya beli rumah, tapi rumah yang saya dapat tu dia basic saja. Mana daripada developer tu dia bagi basic, dia bagi toilet, dia bagi sinki, lepas tu dia bagi shower. Tapi saya macam Cik Reza ada mention tadi pasal bathtub. Saya teringin sangat letak bathtub dalam rumah tu. Habis dalam master bedroom lah. So adakah benda tu akan melibatkan dari segi susah ke nak letak bathtub? Tak susah sebenarnya. As long as ada space. Okay, kalau kata pasal benda tu originally dia tak ada plumbing untuk bathtub contohnya kan. So kalau you nak letak bathtub, dia ada kerja sikit lah. You kena macam you kena buat raised floor. You kena tinggikan setempat supaya air tu daripada bathtub tu dia boleh jatuh keluar ke lubang yang asal. Tapi selalunya tak ada masalah. Ada klien yang dia sebab buat macam small kolam renang lagi dalam air dia memang salah. Itulah sebab kadang-kadang masa saya dulu saya rasa toilet saya luas. Tapi dia ada benda basic je. So macam berfikir, nak tambah bathtub boleh tak mahal tak. Biasanya kalau order bathtub ni macam Cik Reza pernah Cik Reza kat IT. So nak order bathtub ni makan masa yang lama ke? Ataupun memang lokal memang kita dah ada jual bathtub? Dah ada, lokal dah ada. So tak payahlah macam dulu, sebab dulu kalau tak silap saya bila dia kata nak order dulu. Dia order pun daripada pasal dia selalunya tak, dia bukan macam pipe sinki dia boleh beli terus dapat. Means order tu macam dia kena check dekat kilang kena hantar, proses dia tu ambil masa. Selalunya stok tu ada. Okey, ni Reza ada soalan. Actually sekarang ni saya ada bertanya hari tu beberapa orang. Dia kata macam dalam golongan especially B40, diorang banyak sekarang ni dah jadi trend untuk buat cat. Instead of tiles, diorang buat cat. Lepas tu. So apa signifikannya, benda tu tak bahaya ke, tak licin ke, atau memang dah ada khas yang untuk cat tu yang memang untuk dalam toilet? Okey, dia memang ada cat untuk, kita panggil cat untuk seramik lah. Memang banyak brand dah keluarkan cat memang khas untuk cat ceramic tiles. So the basic dia, of course lah, you kena ada primer, ada base, and then baru you cat dengan colour yang you nak. Bagi saya, as long as you rasa you punya tiles tu still elok, cuma you nak tukar colour je, then kalau you nak
jimat, boleh check. Kalau you rasa you tak pandai pun, kontraktor pun boleh buat. Okay. So lagi satu soalan, kalau macam toilet ni, ada setengah orang kata sesuailah lampu putih, ada kata sesuai lampu kuning. So pandangan Reza dari segi lampu punya colouring untuk dalam toilet tu macam mana? Okey, lampu kuning tu dia buat macam kita rasa macam tenang sikit kan. Lagi satu lampu kuning tu buat nampak cantik. So boleh tengok cermin tu nampak macam efek dia cantik sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok macam kedai-kedai kalau ada display barang dia letak lampu kuning. Pasal nak bagi naik cantik. So kalau you dalam toilet you lagi lampu kuning, seri toilet tu akan lebih naik lah. So, ni soalan daripada saya. Kalau macam saya lah, saya tak tahu nak letak colour apa toilet saya supaya bila masuk toilet tu rasa macam relax, tak serabut, tak apa. Saya lebih kepada simple tapi nampak cantik. Adakah colour tu memainkan peranan, dan colour biasanya colour apa yang membuatkan dia masuk toilet tu tak serabut lah? Okey, kalau katalah macam toilet kat Malaysia ni bukan macam dekat overseas, tingkap besar, kita tingkap kecil. So sedikit sebanyak kita akan rasa terkurung. So sebaik-baiknya kita ambil lah colour-colour yang light, colour-colour yang cerah. Kalau kita ambil gelap kan kita rasa macam terkurung pula, pasal kita punya arkitektur kat Malaysia ni tingkap untuk toilet memang kebanyakannya kecil. Unless kalau kita tengok rumah-rumah high cost, rumah teres, sekarang kan dah banyak start tingkap toilet pun dah tinggi kalau you perasan lah. Betul. Okay. Ni apa kalau let's say macam tandas kebanyakannya lah dekat Malaysia yang saya tahu kan kebanyakannya tingkap tertutup ataupun macam seluang untuk especially rumah-rumah yang berkos rendah. Banyaknya tak ada tingkap, ventilation kadang-kadang dia pasang sendiri, kadang-kadang tak ada. So apa yang sesuai kita nak hiaskan supaya kita tak rasa macam tahu tak macam tersepit. Adakah cermin memainkan peranan atau hiasan-hiasan atau frame gambar ke apa? Lighting boleh menolong, lighting. Jangan pakai lighting yang terlalu terang sangat, biar dim-dim, yellow colour. And then cermin, macam cakap tadi. And then sikit pokok bagi colour hijau. Tapi tak payah sangat serabut sangat pula. Biar simple tapi ada sikit-sikit lah benda yang macam you letak you punya toothbrush semua dalam bekas yang proper, benda-benda macam tu. Okay, ni saya nak kena tanya sebab saya pun ada anak. So nak tanya dari segi tandas ni, kadang-kadang anak nak panggil dia mandi apa, Allah payah sangat. Is it bagus tak kalau kita renovate rumah tu khas tandas untuk dia? Maknanya tandas ikut dia punya preference lah. So semangat budak-budak tu nak masuk tandas nak mandi ke apa. Okey, kalau ikut toilet untuk budak-budak, selalunya orang tak renovate lah pasal budak-budak tu cepat membesar. Tetapi kalau memang kita ada bajet, dia tak banyak beza pun dengan toilet standard, toilet dewasa. Beza dia cuma dia punya sinki tu mungkin rendah, dan mungkin kita boleh pakai special toilet bowl untuk kids. Itu ada, tapi tak banyak sangat orang pakai. And then daripada segi decoration, daripada segi tiles, boleh you letak tiles yang more to kids punya karakter. And then macam shower curtain pun yang
more untuk kids, and then kalau ada bathtub, ada dia punya toys. So benda-benda yang boleh attract kids masuk kat dalam bilik air tu. Okey, ni saya nak tanya Reza pasal biasanya saya pun percaya Reza pernah pergi overseas apa. So saya pernah juga pergi overseas satu ketika dahulu. Dan kebanyakannya tandas diorang ni ada kapet. Mostly lah. So macam kita ni, macam mana kalau especially untuk tandas tetamu, kita nak dia sentiasa kering sebab setengah tandas tetamu ni kita hias macam-macam nak bagi lawa, so that bila tetamu datang tengok lawanya tandas, tapi nak bagi dia kering tu, nak maintain dia kering tu, ada tips tak? Okay, kita kena tahu culture dekat westerners, tandas dia memang tak basah. Tapi kalau kita kat Malaysia ni memang sentiasa basah lah kan. So memang tak sesuai langsung kalau nak letak kapet. Untuk nak bagi sentiasa kering tu memang kena rajin lah sikit. Memang kena rajin tolak air, mop air. Sebab tu pentingnya saya kata tadi yang fall dekat lantai tu. So kalau ada air splash, so air tu akan automatik pergi dekat lubang. So sedikit sebanyak cepat sikit kering daripada air tu bertakung. Okay, so maknanya cara dia punya design lah tu memainkan peranan. Teknikal pasang tiles tu, cara pasang tiles tu. Okay, nak tanya Reza, ini just soalan-soalan daripada orang-orang yang pernah tanya saya, kata boleh tak kalau kita nak letak music dekat dalam toilet? Macam ada pernah sekali saya pergi toilet mana bila ada music tu rasa macam relax. So rasanya okey tak kalau kita letak music? Boleh, tak ada masalah. Itulah tadi saya kata pentingnya ada point sekarang ni. Zaman sekarang kita dah evolve. Kita nak toilet kita lain pada lain. Kita nak ada music, kita nak ada bau. So pentingnya ada requirement macam ni. Kadang kan ada je toilet yang ada TV. Toilet ada TV je. Takut nanti isteri marah pula tak keluar-keluar daripada toilet. Apa lama sangat. Okay, so itu basically kita dah tahu dah aspek. Okay, macam Mak Saleh dia pakai kapet mungkin sebab dia punya keadaan weather kat sana. Biasa culture dia. Dia tak pakai air. Dia pakai toilet paper. I see. Tapi benda tu dah kalau kan zaman sekarang ni pun actually dah banyak yang dah start pakai air juga, pakai bidet. Okay. Tak apa. Alright. So sekarang ni itulah penonton-penonton sedikit sebanyak kita berbincang pasal toilet. So kalau you guys ada apa-apa soalan yang nak tanya, sila kemukakan soalan tu sebab selagi kita ada peluang untuk bertanya dengan ID kita, selagi itu kita guna manfaat yang ada ni. Okay, Reza. Tu apa sekarang ni macam saya nak tanya apa toilet untuk tetamu ni biasanya. Yalah ada pernah saya pergi dekat rumah mak saudara saya lah. Dia punya toilet punya hias dengan dia punya gubahan apa semua tu. Ya Allah, saya jadi takut nak pergi buang air kecil, air besar tu jadi takut nak pergi. So macam mana dari segi macam kita nak tunjukkan okey benda tu bila toilet tamu ni jangan hias banyak sangat. Kita nak simplicity tapi nampak lawa, nampak eksklusif. You ada tips tak? I mean like macam mana nak buat tu? Dia kita kena hias secara praktikal. Okay, kalau you pergi hotel, 5-star, toilet dia ada hias very simple. Ada few towel and then ada perfume. Itu je. Lepas tu adalah pokok kecil dekat kaunter tu. Tak payah banyak-banyak.
Sebab hari tu masa yang tu ada letak candle lah, ada letak air freshener lah, ada letak. So kata, ya Allah, lawanya tandas ni sampai kita takut lah nak membuang. Tak boleh tanya ada tandas lain tak? Aduh. Sebab tu dalam bila kita hias kita punya toilet lah, kita kena edit. Bagi apa? Ambil masa edit. Masa kita tengok adakah benda ni terlampau banyak sangat ke, too much ke, atau terlampau simple ke, kita kena try banyak kali. Okay, just nak tanya, kalau let's say lah saya tak nak letak perfume, sebab kadang-kadang perfume ni bila tandas dia kecil sangat, bila yang spray biasanya yang ambitious, dia punya bau dia, ya Allah, sampai menusuk. So saya nak guna method lain perfume, either lilin ke atau ada benda lain ke, diffuser ke apa, biasa ada cadangan tak? Exhaust fan lah. Exhaust fan. Tapi yang tu tak ada bau lah, dia cuma neutralkan bau dalam toilet tu. Okay. Alright. Okay, kita nak tengok ada tak soalan-soalan daripada. Okay, tak apa. So sekarang ni, okay, ini sebenarnya saya duk simpan untuk last kali. Sebab soalan orang kata soalan cepumas lah. Soalan orang banyak nak tanya. So dari segi apa, costing, budget untuk toilet yang kecil, untuk toilet yang medium macam rumah-rumah, ataupun toilet yang lebih kurang besar sikit lah macam semi-D, banglo. So ada tak? You boleh explain. Okay. Cost untuk you renovate toilet, dia tak ada, orang kata apa, budget tu tak ada had. You yang kena hadkan you punya budget. Kalau kata you ada, okay, I ada 2,000, apa yang I boleh buat dengan 2,000? Sama ada you boleh DIY yang cat tadi tu, ataupun you boleh tukar tiles. Okay, then kat sini yang you boleh panggil kontraktor atau you jumpa ID. Okay, tanya diorang, saya ada 2,000, saya nak renovate toilet, apa yang saya boleh buat? So proses dia akan start pada situ. So jangan takut macam tak ada duit lah, kita ada 3,000 dia tak boleh nak renovate. Jangan takut, kita jumpa yang pakar, dia boleh tolong. Pasal kadang-kadang kita pun tak tahu harga-harga barang-barang tu kan. Okay, and then lagi satu, jangan macam bila kita tengok orang tu buat tandas cantik 5,000, kita kata mahalnya, kita buat sendiri lagi murah 3,000. Okay, kita kena consider material yang kita pakai untuk buat tandas tu. So bila you jumpa kontraktor ni, dia boleh tahu, okay, 3,000 ni apa yang you boleh buat. Kadang-kadang you tak terfikir harga simen, you cuma fikir tiles je. Harga simen, harga grouting, ada banyak benda-benda kecil-kecil yang kita tak tahu, yang kontraktor yang tahu kena pakai. So cost tu yang kita tak nampak. Itu yang buat kita macam sekali tak renovate pun. So saya punya nasihat, kalau kata ada duit, asal ada budget, just jumpa kontraktor, jumpa designer, minta pendapat. Yalah. Apa tu lagi satu, Reza, pernah sekali benda ni berlaku pada saya bila saya pernah panggil kontraktor untuk, bukan buat tandas lah, buat lain. Tapi bila saya panggil kontraktor tu, dia kata dia dah come up with the design and then quotation. Dan bila saya tengok, alah mahal sangat lah, saya kata tak apalah, saya nantilah bila saya ada duit nanti saya tu. So setelah saya rasa sebulan kot, lepas sebulan tu budget tu dah ada. Bila telefon balik kata, okay bang, boleh tak kita buat sikit? Tak boleh dah, harga dah lain dah. Kenapa harga boleh lain pula, padahal benda yang sama, tak ada perubahan pun. Kenapa tu? Itu is idea kontraktor tu nak, mungkin dia nak dapat untung lebih. Tapi you as a client, you tak perlu rasa bersalah yang you kena hire dia. You boleh pergi ke kontraktor lain dan minta pendapat lain.
Tambah sekarang dah ada bajet lagi, ramai kontraktor yang nak layan. So benda ni biasalah dalam bisnes. Kadang-kadang rasa macam tahun ni bulan ni nak pakai duit lebih sikit, mungkin boleh dapat untung lebih sikit kot daripada klien ni kan. Dia kalau kata nak harga barang naik turun tu selalu dalam 6 bulan, setahun macam tu. Dia tak ada macam cepat sangat sebulan terus macam. Unless kalau betul-betul tiba-tiba perang dunia ke, itu. Kalau mungkin lah kot masa tukar 6 bulan tu kebetulan yang saya minta tu bulan depan tu harga dah berubah. Harga pun tu kadang-kadang ikut semasa kan. Okey Reza, terima kasih banyak-banyak Reza. Terima kasih kerana membantu memberi pencerahan pada beberapa soalan saya dan juga ada beberapa daripada penonton. Okey. Okay, sekarang ni you guys kat luar sana, kalau you guys nak tahu lagi pasal information pasal tandas ke apa, and you rasa you nak personally tanya Reza ataupun nak tanya Cik Fuad tadi, so please you guys PM dekat kita orang dekat idex.my, tinggalkan beberapa soalan. Andai kata you guys nak minta nasihat mereka, dan bagi tahu dekat tu, dan orang-orang kami akan get back dekat you dengan nasihat-nasihat tu, ataupun kami mungkin akan bagi personally, you direct contact dengan dia orang. So if you guys nak tahu lebih lanjut, just drop the question. Tapi kalau let's say you guys nak tahu pasal isu-isu lain, macam contohnya isu berkenaan dengan kitchen atau berkenaan dengan landscape ke apa yang dalam rumah, dan kemukakan soalan tu, insya-Allah kalau kita rasa soalan tu agak menarik, kita akan jadikan sebagai topik kita yang untuk minggu akan datang. So sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Reza sekali lagi. Terima kasih kepada Cik Fuad, walaupun dia tak tahu saya record perbualan kita tu. So sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. So assalamualaikum dan selamat malam. Stay safe dalam lockdown ni. Okay, bye-bye.